Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang mulia Tuan Imam, pegawai-pegawai pusat dakwah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat sambung muzakarah kita. Minggu lepas kita tak disambung, kita cuti hari raya apa tak tahu minggu lepas. Jadi kita tak ada kuliah. Hari ini kita dapat sambung bab tayamum. Tayamum ni masa tahun 70-an dulu, orang kan mengaji sangat, orang belajar sangat. Sebab jarang berlaku. Kecuali yang duk buat dulu tayamum ni bagi orang yang mani mayat, orang laki-laki. Sebab budak laki-laki yang tak berkhitan, bila dia mati, maka mereka kena tayamum dulu. Baru mani, ataupun boleh mani dulu lepas tayamum, tapi orang tak nak buat lalu tu, orang tayamum dulu sebab dia tak berkhitan. Budak laki-laki. Budak perempuan tak kalut. Jadi sekarang ni, bab tayamum ni dengan banyak aksiden berlaku. Jadi semayang tetap kena semayang, masuk hospital ke macam mana kena tayamum. Yang paling mustahak sekali bagi orang yang mani mayat. Dulu orang mani mayat, orang lelaki yang belajar bab tayamum, orang perempuan tak belajar. Sekarang orang perempuan yang mani mayat wajib kena belajar tayamum. Sebab keadaan dia, orang perempuan lah dengan pakai Q-tag jari tu, apa Q-tag tu di kuku merah tu, dia tu macam cat. Begitu juga rambut yang pakai dye macam bunuh musang apa semua tu, bila mati mani tak kena ayak tu orang perempuan. Bila tak kena ayak, maka dia kena tayamum, tidak sembahyang tak sah. Laki-laki ni adalah pakai dye tapi jarang sekali. Cuma orang laki-laki ni budak-budak ya yang tak berkhitan. Jadi sekarang ni orang perempuan, orang yang duk menimbang perempuan wajib kena belajar. Begitulah saya duk mengajak di masjid-masjid, maka ibu bapa wajib dia cegah anak muda dia, anak perempuan muda, yang ada yang pakai kuiting, ada yang pakai dye, macam-macam rambut tu, macam musang pun. Bila mati tak tahu masa, boleh datang bila-bila masa. Kalau dia ada dye di rambut dia, ada kuiting di kuku kaki ke kuku tangan ke, maka bila mati dia kena tayamum. Sebelum daripada mandi, tayamum dulu. Sebab badan dia tercegah daripada kena ayak, rambut dan kuku. Yang inilah, kalaulah sekiranya orang yang pergi mandi itu, orang perempuan tadi pergi mandi, dia tak tayamum, maka tangguhlah diri itu pada si mayat tadi. Tangguhlah diri sendiri dia. Sebab tu bapa dia kena ambil perhatian kepada anak-anak dia, beritahu jangan pakai benda merah tu. Itu orang kafir. Mereka tak faham macam mana pun, ikut mereka lah. Mereka mati, mereka tanam tu saja. Kita ada syaratnya. Bila mati, orang yang hidup ni wajib mentajhizkan mayat 4 perkara. Pertamanya mandi, keduanya kapan, ketiganya sembahyang, keempatnya tanam. Wajib itu bagi orang hidup. Tiba-tiba mandi dia tak sah, tanggung diri dia lah macam mana. Sebab tu kena mengaji, belajar bab agama, tak mau. Tak mau, orang muda mana mau mengaji, baik laki-laki maupun perempuan, jarang mau belajar. Kalau tengok hak konsen hak ni, hak yang benda yang haram, yang tu yang tak tahu langsung bab hukum agama. Jadi haknya ni salah siapa? Salah ibu bapa. Salah guru tak salah lah, saya kata tak salah. Sebab guru beritahu nak macam mana tak mampu belajar. Di masjid, tambah-tambah di pekan, bukan macam di kampung. Di kampung ni, masjid dulu boleh banyak camah ilmu di masjid, di kampung-kampung. Sekarang di kampung seminggu sekali ya. Tapi kalau di pekan ni,
boleh kata baik masjid ataupun surau tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Tak ada siang malam, tak ada malam siang. Tengok macam surat Allah. Surat Allah ni ada. Boleh katakan seminggu 3 kali apa? 4 kali. Surat Allah ada. Tak mau belajar nak macam mana? Yang ni kesedihan kita. Bab agama tak tahu mati gitu. Tu nak suruh orang sembahyang. Sembahyang kalau dia diri dia si mayat tadi, kalau mani tu tak betul, tak kena ayat apa semua, sembahyang pun tak sah. Orang main berdoa, kalau orang rukun doa dalam lepas takbir yang ketiga, wajib doa. Kalau laki-laki, ya Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosanya dan berrahmat kepada dia. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allah maghfir laha warhamha. Tiba-tiba sembahyang tidak sah. Yang ni lagi. Ini lagi. Yang ni lah, tanggunglah si diri mayat tadi. Terpulanglah. Jadi saya harap pada hari ini, kalau di pusat awal ni live terus, boleh orang dengar apa semua, orang di rumah ke, di pejabat ke, maka tolong ambil perhatian. Tolong ambil perhatian kepada anak-anak muda. Ada yang laki-laki, tapi kalau pakai inai tak apa tau. Inai pasal dia masuk dalam rambut, dalam isi rambut tadi. Tapi kalau dai, dia palut. Bila palut, dia mani tak kena, tak sah mani. Baik kuku ataupun rambut. Jadi saya harap pada pendengar-pendengar sekalian, tolong ambil perhatian. Sebab kita orang Islam, kita bukan orang kafir. Orang kafir lain kira lah. Kita Islam, bila mati, orang yang hidup 4 perkara kena buat kepada si mayat. Mandi, kapan, semayang, tanam. Jadi itu tayamum. Jadi yang kita tayamum ni apa pula? Ialah menyapu muka dan 2 belah tangan dengan debu tanah yang suci mengikut peraturan-peraturan. Ini dia ganti daripada wudu. Suatu kalau kita itu nak semayang. Kalau kita musim kemarau, tak ada air, semayang tetap kena semayang. Waktu mana pun kita tak ada air, kita tayamum. Ataupun orang sakit dia tak boleh kena air, maka kalau kena air dia bertambah sakit lagi, maka tayamum lah. Ini keadaannya. Ganti dua wudu. Tak semayang kena semayang. Tapi ingat, satu tayamum, satu semayang fardu, beberapa semayang sunat. Satu tayamum, satu semayang fardu dan beberapa semayang sunat. Jadi haknya ni, pendengar-pendengar sekalian, tolong ambil perhatian. Kita kena semayang walau macam mana sekalipun. Lagi akil sebenar di kepala kita, boleh fikir elok. Masuk waktu tak ada air nak ambil wudu, maka tayamum lah. Tayamum. Debu tanah nak buat dulu orang pandai semua, orang perempuan. Dia tahu ayak, mengayak, ayak tepung. Sekarang orang perempuan tak tahu. Nah, nak cari debu tanah, pergi berkabur. Berkabur banyak. Tapi kan payah pun. Saja tak mau buatnya. Tambahlah dulu tak ada oven, lah ada oven. Cari tanah betul-betul itu, elok dengan campur dengan apa. Maka masuk dalam oven, maka dia jadi keras. Bila keras, maka blender ada. Blender, lepas tu kita ayak. Senang saja kan. Tapi dah tak mau buat ni, maka habis kita nampak macam mana. Sebab tu itu paling senang tak tahu. Baik, saya ulang sekali lagi. Ialah menyapu muka. Anggota tayamum dua saja, muka dengan tangan. Muka sekali ya. Jadi kalau nak tengok, boleh nampak tak dalam video ni? Saya nak tunjuk. Nampak tak? Tayamum, nak tayamum muka. Ini ya. Kita tepuk dalam talam buat begitu. Begitu. Tepuk dalam talam. Tepuk begitu. Bila tepuk ni dalam talam ada bekas. Maka kita angkat tak di sini. Tayamum cukup senang. Saja aku tayamum untuk mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Taala. Sekali saja habis. Tepuk kali yang kedua. Buang habis dulu. Tepuk kedua. Buat belah kanan. Ni, tepuk yang kedua. Buat begitu. Ini jari kanan belah kanan. Belah kiri. Ini belah kiri ni. Tak begitu. Ibu jarinya kenapa? Tarik itu
Jam buang lah ni sampai tak buang lah jam ni. Tarik tu. Mai sampai sini, pusing kau tu. Habis ni yang kena tau ni. Ni ada debu. Habis yang belah kanan, buat belah kiri. Jari tangan dia buat tu. Tak tu. Bila tak tu tarik. Tarik tu, pusing kau tu. Habis. Sekali-sekali saja. Mudah sangat tayamum. Tapi kena belajar. Takut tak kena debu. Jadi itu cara dia untuk tayamum. Anggota tayamum ingat dua saja iaitu muka dengan tangan. Habis. Kalau anggota wudu, muka, tangan, kepala, kaki. Telinga hanya sunat. Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Surah Maidah ayat 6. Ini dalil dia. Ini bab tayamum ada dalam surah Maidah. Maksud ayat ni, jika kamu sakit, kita sakit, manusia memang ada sakit. Sakit ni macam-macam sakit. Sakit yang tak boleh kena ayak. Sakit insiden, tambahlah sebab tu kena belajar tayamum. Sebab dengan kereta motor bas insiden banyak, jatuh. Bekas sana, balut sana, semen sini. Sakit. Atau dalam musafir. Musafir ni, kita nak musafir, ayak tak ada. Contohnya kita pergi Mekah, musafir pergi Mekah. Jadi saya ni cerita satu. Saya balik duduk di Mekah, duduk kerja di Mekah. Bila balik mai duduk di Madinatul Hujjat, nak balik mai ke Malaysia. Itu duduk situ 5 hari, tak ada tiket kapal terbang, tak, semua penuh. Duduk dari situ. Bila duduk di situ 5 hari, barulah boleh balik naik kapal terbang pukul 8 pagi. Bila naik kapal terbang pukul 8 pagi, ada seorang Allah. Dia doktor pakar. Dia bawa uduk dia daripada di bawah lagi sampai naik kapal terbang. Sampai pukul 12 tengah hari itu pukul 12 mana nak balik mai ke Malaysia ni. Maka masuk waktu dah Zuhur 12.30 dia semayang. Dia menghadap ekor kapal terbang. Dia hampak sejadah dia semayang atas kapal terbang. Dia lorong tu. Lorong orang lalu lalang tu. Habis tu semayang. Jadi bila ada semayang situ, orang baru balik ke haji. Semua tu balik buat haji. Memang buat ibadat ni memang tengah duk hangat lagi. Duk hangat, duk ulang pergi balik ulang pergi masjid, balik sehari 5 kali. Tengok kawan tu semayang di lorong tu. Dia pakat ambil berjemaah haji, ambil semayang. Kapal terbang ni ada 2 tempat bilik ayak. Depan dengan di tengah dengan di belakang hari. Pakai ambil semayang, ya Allah. Bila ambil semayang di depan ni, semayang di kepala kapal terbang, jom. Ayak melimpah. Orang tu ceremkap. Habis basah. Waktu dia punya ni. Bila dah habis basah, mau melarat sampai tempat tingkat tu. Maka para negara ni beritahu, kamu jemaah haji tak belajar ke sembahyang hormat waktu? Atau tak belajar ke? Ni pakai ambil asman ni sampai melimpah ayak ni kena. Semua kebetulan elektronik dia dah ni. Kalau short satu wayar lah dia. Short satu wayar. Kebetulan ni dia junan masuk dalam semua akan mati. Semua mati. Dia elektronik. Sebab tu kita semayang hormat waktu pula bahaya sangat. Kalau di tempat lain tak apa ni, kalau dia shot tu ya, bukan seorang yang mati. Semua pakat mati dan ada. Tak ada apa dah. Yang ni lah takkan tak belajar dia punya hormat waktu. Lebih, yang kita kata tak ada, hak ni bahaya. Jadi bila waktu tuan-tuan saya tak semayang lah. Saya tak semayang hormat waktu atas kursi tu. Maka kes dia tuan-tuan pasal ada seorang yang pergi semayang. Dia sanggup bawa ayat semayang naik kapal terbang.
Dia bila ada sembahyang tu orang pakai tiru dia, pakai ikut. Ini bahaya. Sebab tu muzakarah peringkat kebangsaan, muzakarah azan peringkat bahagian haji, muzakarah. Maka ulama-ulama bagi tahu kepada guru-guru ni, minta supaya janganlah bawa ayat sembahyang naik atas kapal terbang. Supaya bahaya sangat. Sembahyanglah hormat waktu atas kapal terbang. Janganlah duk ambil sembahyang, jangan duk tayamum apa semua, tak sahlah. Bahaya sangat. Jadi bila dahulu tu, kes dia ada ketuk tadi yang sembahyang. Malu, cip marah, cip pada negara tu, tak bagi ambil sembahyang. Habis tu, pakai sembahyang. Dia ambil tali, dia ikat bilik air tengah dengan belakang, siapa tali patut nak kencinkan, nak terpirak hapadan. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi saya ingat yang ni, semua orang pakai tengok, bagi orang tahu, ingatlah, kenalah apa, hormat waktu. Jangan ada duduk tayamum tak terbang. Ada pula pendapat kata naik kapal terbang kan payah nak tayamum, tepuk cushion hak kita duduk atas kapal tu, maka tayamum. Ingat cushion rumah dia ramai ada debu. Kapal terbang kan ada debu. Dia vacuum cukup elok. Takut penyakit dia duduk nandu. Jadi jangan pakai pendapat ni lah. Jadi sebab tu putus muzakarah peringkat kebangsaan bahagian bab haji. Nak pergi ke Mekah, balik nak dari Mekah, semayanglah hormat waktu. Walaupun ada ayat, walaupun ada macam kita faqdu puhurin, sebab bahaya sangat. Kalau dekat seorang mati, dia punya pasal lah. Bila jatuh ke petang semua orang bukan mati. Tak ada manusia yang jatuh ke petang yang hidup. Ada 2 orang saja yang hidup atas dunia ni, jatuh ke petang hidup. Jadi hak yang ni, tuan-tuan para pendengar sekalian. Sebab tu dia kata jika kamu sakit tak boleh kena ayak, atau dalam musafir tak ada ayak, mahu buang ayak, kita nak buang ayak, nak basuh tak boleh, apa semua. Atau bersentuh dengan perempuan batai yang sembahyang tanpa berlaku, perempuan yang bukan mahram, perempuan ajnabiyah, padahal kamu tidak dapat ayak, maka hendaklah kamu bertayamum. Hak ni hukum dia. Kita tayamum lah, sembahyang kena sembahyang. Ini bukan naik kapal terbang, hak ni nak naik kapal terbang lain lah. Tayamum dengan debu tanah yang bersih. Syarat debu yang bersih. Jangan debu campur dengan pasir-pasir, tak boleh. Debu yang campur dengan kapur-kapur tak boleh. Semata-mata debu. Debu yang campur dengan najis tak boleh. Debu yang elok. Baik. Tayamum dengan debu tanah yang bersih, iaitu kamu sapu muka-muka kamu dan tangan dengan kamu dengannya, dengan debu tadi. Sapu dia elok. Tadi saya tunjuk cara nak sapu muka. Senang. Kata ayat kita debu lagi senang. Nak niat pun senang. Tak tangan sebelum kita tarik, kita niatlah. Ingat, niat tayamum ada 2. Saja aku tayamum kerana Allah Ta'ala untuk mengharuskan sembahyang. Saja tayamum untuk mengharuskan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Itu sembahyang sunat. Tapi kalau nak sembahyang saja kita untuk mengharuskan fardu sembahyang. Sebut fardu, sembahyang fardu. Tak sebut fardu, sembahyang sunat. Itu beza dia. Ini dalam kitab kuning, kitab putih tak ada. Kitab kuning dia mesti kena sebut kata fardu, baru sembahyang fardu. Kalau tak sebut fardu, mana kita sembahyang sunat. Satu tayamum beberapa sembahyang sunat boleh. Tapi kalau satu tayamum untuk sembahyang fardu satu saja. Jadi kita kena ambil perhatian lah. Jangan kita satu kali tayamum kita sembahyang zuhur, lepas tu kita pergi tawaf di Mekah, tak boleh. Satu tayamum, satu fardu. Kalau pergi Mekah kita nak tawaf, sebab tawaf tak ada ayat apa semua, kita tayamum, maka untuk tawaf sekali saja, tak boleh dah kita buat hak sunat. Untuk tak boleh buat dah sembahyang fardu. Ingat. Tapi kalau sudah sembahyang kita tawaf di Mekah, boleh sembahyang sunat, boleh. Macam kita tawaf umrah, wajib kena ada ayat tayamum kita sakit, maka tayamum lah. Sudah tayamum tu kita tayamum pergi tawaf, sudah tawaf kita sembahyang sunat tawaf boleh. Ingat, satu tayamum, satu fardu, beberapa sembahyang sunat. Baik. Sebab yang boleh mengharuskan tayamum. Ini ada sebab, bukan saja-saja. Pertama, ketiadaan ayak. Ini ayak tak ada, mesti kemarau. Maka kita sembahyang kena sembahyang.
tayamum. Atau ada air tapi hanya mencukupi untuk keperluan minum dan sebagainya. Jadi air ada tapi untuk kita minum dan untuk bagi minum binatang. Binatang pun dia tak ada air, mati. Begitu juga. Maka hukum fiqh longgar, tak gaduh kita ambil sembahyang ada air untuk kita minum dan bagi makanan, bagi kepada binatang minum. Kita nak sembahyang hanya tayamum. Inilah sebab tu tayamum. Jadi orang yang tayamum kerana tak ada air. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keuzuran dengan sebab luka atau sakit yang tak boleh menggunakan air. Itu sebab dia, sebab luka. Haknya ni yang banyak sekarang. Yang banyak sebab dengan keadaan dengan aksiden mutu lah, kereta lah, jatuh jatuh, ya Allah. Semayang kena semayang. Lagi akal sempurna. Maka kita tayamum lah. Tayamum lah untuk ganti daripada ayat semayang. Jadi, haknya ni ingatlah, satunya kita tayamum kerana ayat tak ada, mesti kemarau. Yang keduanya, ayat tu ada. Tapi untuk kegunaan kita, untuk minum ke, untuk menatang nak minum, bagi mereka. Bagi. Natang pun kalau tak ada ayat, kesian kat dia. Jadi kita Islam bagi golongan boleh tayamum. Baik. Yang kedua, kada sakit. Sakit kita nak guna ayat lagi bahaya, tayamum lah. Luka ke apakah, terpulang lah. Ini sebab dia. Rukun tayamum. Rukun tayamum ni dia ada 5. Rukun ni kena wajib kena buat. Tak buat rukun tayamum tak sah. Satu, memindahkan debu tanah kepada anggota wudu. Pindah tepuk macam saya tepuk tadi, buah di muka satu, dan di tangan kanan. Sapukan dulu, lepas tu baru sapu tangan kiri. Itu yang pertama rukun dia. Yang keduanya, niat ketika menyapu debu di muka. Wajib kena niat. Sebab tu kalau ayat ambil ayat sembahyang, maka masa ayat nak kena muka tu wajiblah niat berwudu. Tapi tayamum tak ada. Buah di tapak tangan, tak di daim. Bila kita tu nawaitu tayammum listibahatus salah lillahi ta'ala. Saja aku tayamum untuk mengharukan sembahyang kerana Allah. Itu mudah. Cukup mudah nak niat. Tapi kalau dalam kitab kuning, zaman dulu kitab kuning orang panggil, maka kalau nawaitu tayammum listibahatus salah lillahi, itu untuk sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu, nawaitu tayammum listibahati fardhus salati lillahi ta'ala. Sebut fardu, maka itu tayamum untuk sembahyang fardu. Baik, itu yang kedua. Itu rukun, wajib kena niat. Innamal a'mal binniyat, tak niat tak sah sembahyang. Buat amal ibadah apa tak sah, wajib kena niat. Jadi niatlah dalam hati. Manusia tak tahu, hanya Tuhan saja. Sebab tu kita kena niat begila. Nak lapan niat nawaitu tayamum, itu lapan niat sunat. Yang nak sangat saja aku tayamum untuk mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah, itu yang nak sangat. Jangan tak niat. Mulut kata, hati pun tak niat, tak sah. Itu yang kedua. Itu rukun. Yang ketiganya, menyapu debu ke muka. Buhlah sekali saja, bukan musim-musim dah lah. Tak daripada atas, tarik mereka bawah. Jangan nak bawah naik atas. Dia makruh. Juluk lubang hidung tak payah. Sebab tu dia kena buah daripada atas, tak atas, tarik sampai ke bawah. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyapu kedua belah tangan dengan debu yang lain pula. Macam saya tunjuk tadi. Bila habis dah muka, basah kedah. Kelepiak, bagi habis semua, bawa tepuk pula untuk nak tayamum tangan. Tangan kiri untuk tayamum tangan kanan. Tangan kanan untuk tayamum tangan kiri. Macam tadi saya tunjuk. Jadi buat begelak. Cara nak buat tu. Jaga bagi kena. Yang keempatnya tertib. Memang tertib. Muka dulu baru tangan. Jangan tangan dulu baru muka. Itu salah. Jadi ini rukun. Rukun wajib kena buat. Bagi betul. Tiap-tiap satu rukun ada syarat dia. Syarat dia mudah tanah kepada anggota itu syaratnya. Yang kedua, syarat niat tu mesti niat ketika debu tanah nak buah di muka. Itu niatlah tayamum. Wajib itu syaratnya. Kalau sebelum
Niat dulu, lepas tu bau sapu muka tak sah. Ataupun sapu muka dulu baru niat pun tak sah. Sekali sentak. Yang ni dalam ni dia punya sembahyang dia muqaranah, sekali dengan sapu tak di atas tu, di atas dahi tu, tarik tu sekali serta dengan niat. Bagi elok. Elok habis sapu muka, habis niat. Alhamdulillah. Yang ketiganya menyapu debu dengan ke muka. Bagilah tu. Sapulah bagi elok. Itu rukun. Yang keempat, sapu kedua belah tangan. Yang kelimanya tatib. Ini rukun ambil tayamum. Jadi tayamum ni kita ganti daripada sembahyang fardu. Tu kita kata hanya tu. Begitu juga kalau orang bersetubuh belah malam. Maghrib pagi nak mandi tak ada ayat. Tak ada nak mandi wajib. Sembahyang subuh dah nak habis. Macam mana? Maka tayamum lah. Tayamum untuk mengharukan fardu sembahyang. Maka sembahyang lah. Walaupun dia badan dia hadas besar. Boleh sembahyang. Tapi kena sebut untuk mengharukan fardu sembahyang. Tayamum tadi. Jadi bila ada ayat, wajib kena mandi. Haknya tu hanya untuk harus sembahyang saja. Baik. Itu sakit yang banyak ni. Jadi sikit lagi dah. Syarat-syarat sah tayamum. Habisnya ni kita berhenti. Syarat-syarat sah dia ada 5. Pertama, menggunakan debu tanah yang suci. Itu syarat tu. Jangan campur, ada campur pasir tak boleh. Dengan kapok-kapok tadi. Najis-najis pun tak boleh. Apa pun najis tak boleh. Yang kedua, debu itu belum lagi digunakan untuk tayamum. Kalau dah guna dah, itu dia panggil mustakmal. Syarat debu yang belum digunakan. Pandai-pandailah yang ni. Carilah jalan. Jangan tepuk tentu lagi tepuk pula tak boleh. Dia banyak kan orang dia tepuk dalam talam. Atas kertas. Tapi kertas tak sama, payah kena. Nak bagi elok talam lah yang elok. Bila talam tu ayak bagi semua kena elok, maka tepuk tempat tu orang contoh dulu buat 4 kotak. Kotak di atas 2 untuk tangan, muka. Kotak yang bawah untuk tangan kanan, tangan kiri. Itu orang buat 4 kotak dalam talam. Kertas payah buat lah. Sebab tepuk tak kena, sebab dia tak sama. Yang ketiganya, sudah yakin masuk waktu. Syarat nak tayamum masuk waktu dah. Tak masuk waktu, tayamum dulu tak boleh. Ini yang kita ada ayat. Masuk waktu dah baru tayamum. Lagi tak masuk, tak yakin. Masuk, tak masuk, masuk tak. Bermakna tak boleh tayamum. Itu syaratnya. Kalau tayamum kerana tak ada ayat. Yang keempatnya, setelah puas mencari ayat dan yakin tidak ada. Cari dulu kalau ayat tak ada. Tengok sana kiri kanan depan belakang. Ada ayat tak ada, tengok. Kalau ada bunyi ayat, kita tak boleh tayamum. Ini tayamum yang tak ada ayat, tiba-tiba ada ayat. Jadi macam Kedah kemarin sedap mai ayat Tuhan bagi hujan lebat sungguh petang kemarin. Jadi kalau ada ayat dalam kata kita kerana tak ada ayat, tiba-tiba dengar kata ayat, tapi di situ Nabi tak boleh, ada ular tulangsa, ada rimau, ada singa, maka tayamum pergi penyakit berkebadan, mati you. Itu yang ketiga. Yang banyak setelah puas cari ayat dan yakin tidak. Kalau ada pun ada binatang yang buah bahaya, tak sopilah. Islam tak bagi, maka tayamumlah. Yang kelimanya, terlebih dahulu hilangkan najis. Najis di punggung, di depan belakang kubul dan debok. Nak buat macam mana najis? Maka kalau yang tak ada, istinjaklah dulu dengan batu kah, dengan kertas yang kesat, dengan daun-daun kah, dengan kaca botol kah. Dia kata kaca boleh, tapi syarat katok pun pecah dulu. Buluh pun boleh belah dulu. Tapi kalau buluh bulat tak boleh, sebab dia cengilin, dia musin saja, dia tak buang najis. Sebab dia nak syarat nak tayamum, cucikan najis dengan syarat istinjak dulu. Kalau tak ada ayat, istinjak dengan batu dan sebagainya. Jangan istinjak dia dengan roti, dengan tulang. Roti makanan manusia, kena hormat. Tulang makanan jin. Ini syarat sah tayamum. Saya ulang, ada 5. Satu, menggunakan debu tanah yang suci. Yang kedua, debu itu belum digunakan lagi. Kalau dah guna, dia mustakman. Yang ketiga, sudah yakin masuk waktu. Yang keempatnya, setelah pas cari ayat, tak ada. Yang kelimanya, tertib mana dahulu hilangkan apa. Yang kelimanya, terlebih dahulu
menghilangkan najis. Jadi kita buang najis. Istinja ayak tak ada, kita istinja dengan batu. Kalau belah hulu dia istinja dan boleh. Tambah-tambah belah hulu dia panggil dan pelai. Dan pelai ni kalau lebih baik daripada apa lagi dengan batu. Sebab dia dan pelai ni kalau kita buang najis merelit habis punggung-punggung elok. Dan pelai dia tajam. Jadi dekat ni dulu insya-Allah. Bab tayamum minggu depan ada lagi. Bab tayamum supaya janganlah, saya harap sekali lagi budak perempuan yang nak darah apa semua janganlah pakai kuitek, janganlah pakai apa tu macam kita buah rambut nak pergi hitam. Jaganya tu. Macam-macam bulu tu bagi ada yang macam bulu musang kerabu, so pakai takut mati. Bila mati orang mani tak tayamum habislah sembahyang tak sah. Habis tak ada orang doa pilah doa macam mana pun tak sah sebab dia pakai kuitek dengan pakai rambut tu untuk nak bagi elok. Elok tu dunia saja, akhirat tak terima. Jadi kalau ada salah dan silap terkasar bahasa pada hari ini, saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Wallahu a'lam.